Jangan bermain, makan. Hari-hari mesti ada. Sebab kita orang tak pernah tak ada stok sambal belacan dekat rumah ni. Kalau tak ada je memang mesti top up. Weh, korang ni memang terkejut aku. Sampai dua-dua video aku buat cakap bahasa Melayu pun boleh sampai 30k orang tengok. Aku macam tak boleh brain tu. Kenapa? Selamat sejahtera, nama saya Kimberly Chua, boleh panggil saya Kim, nama manja, nama ringkas. Saya berumur 21 tahun, saya berasal dari Setapak Kuala Lumpur dan saya merupakan seorang pelakon dan juga pengacara. Saya bersekolah di SK Marine Convent dan juga SMK Zon R1 Wang Semaju. Masa sekolah saya sangat aktif dalam akademik dan juga kokurikulum juga. Antara pencapaian saya yang terbesar di zaman sekolah termasuk saya pernah wakil Kuala Lumpur untuk pertandingan bahas kebangsaan. Bahas ala parlimen bahasa Melayu. Itu pencapaian terbesar saya di sekolah menengah. Selain itu, saya juga mewakili sekolah dalam permainan lain seperti catur, badminton, bola baling pun pernah, bola jaring masa sekolah rendah. Saya dihantar ke sekolah kebangsaan sebab ibu bapa saya pun tak sekolah Cina. Jadi, diorang pun sekolah kebangsaan dari kecil. Jadi, secara automatiknya diorang pun hantar saya ke sekolah kebangsaan. Jadi, itu tak menjadi isu langsung dalam family sebab mereka pergi ke sekolah kebangsaan, mereka hantar saya ke sekolah kebangsaan. Jadi mereka bertutur dengan saya masa kecil pun. Ayah saya dulu dia cakap dengan saya bahasa Inggeris, mak saya dulu dia cakap dengan saya bahasa Melayu. Bukan cikgu saya sahaja, cikgu ataupun kawan-kawan ataupun orang yang kerja dengan saya mungkin dah biasa dengan cara saya cakap bahasa Melayu. Ataupun mungkin kadang-kadang mereka terlepas pandang yang saya ni sebenarnya Cina. Sebab dah biasa sangat dengar saya berbahasa Melayu, diorang pun kadang-kadang ingat saya Melayu, macam tu. Tapi setiap orang yang saya jumpa, untuk pertama kali, memang semua orang akan tanya soalan pertama diorang tanya, sebelum diorang tanya nama saya, diorang akan tanya saya ni Cina ke Melayu. Sebab bila saya buka mulut je, diorang akan terkeliru kejap sebab diorang ingat saya Melayu sebab kefasihan saya dalam bahasa Melayu. Kenapa saya masuk bahas? Ada dua sebab. Satu, saya memang sangat menyukai bahasa. Sebenarnya tak kira bahasa Melayu, bahasa Inggeris, tapi bahasa Cina malangnya saya tak sempat untuk belajar. Jadi kenapa saya masuk bahas adalah sebab saya suka bahasa dan sebab saya suka bercakap. Orang kata suka cari gaduh. Tak adalah. Tapi kenapa saya masuk bahas bahasa Melayu? Sebab sekolah saya ada cikgu yang memang dia kalau dia pergi mana-mana je, dia akan bawa tim bahas dia naik. Sebab cikgu saya sangat hebat dalam perbahasan dan juga pantun. Nama dia Cikgu Bakri. Masa saya sekolah di SMK Zon R1 Wang Semaju, dia yang menjadi mentor saya, dia yang jadi cikgu saya untuk bahas ni. Jadi dia yang bawa kita orang sampai ke peringkat kebangsaan. Hari tu saya tular di laman TikTok. Sebabnya saya fasih bahasa Melayu satu. Lagi satu sebab saya hantu sambal belacan. Saya suka pedas, dekat rumah tak pernah tak ada stok sambal belacan. Jadi kalau kita orang tak makan dengan lauk sekalipun, memang akan makan sambal belacan, telur kicap. Sambal belacan, telur nasi. Orang lain makan orang lain makan kicap, telur nasi. Saya makan sambal belacan, telur nasi. Dan favourite dish saya pun, makanan kegemaran saya, lauk kegemaran saya, masak lemak, asam pedas, ayam masak merah, memang semua pedas-pedas. Dan memang mak saya dia masak masakan Melayu lebih kepada masakan Melayu sebab dia Nyonya. Jadi cara masakan dia pun memang masakan Melayu paling banyak daripada masakan Cina ataupun lain-lain lah.
Pakaian dekat rumah biasalah sebab zaman dah moden, tak adalah nak pakai baju kebaya je sepanjang hari kat rumah. Kawan saya boleh katakan yang paling rapat dengan saya semuanya orang Melayu. Sebab saya paling fasih dalam bahasa Melayu. Jadi kelompok kawan saya pun semuanya yang berbahasa Melayu paling banyak. Ada seorang tu dan antara geng kawan saya yang paling rapat, dia Cina tapi dia Cina yang macam saya. Kiranya dia cakap bahasa Melayu juga. Saya memang ingin menjadi seorang pelakon dari kecil lagi. Dari saya first tengok, dulu saya tengok drama Melayu dekat TV, drama Hong Kong, drama Korea, semua saya tengok masa kecil-kecil. Jadi impian saya nak jadi pelakon tu dia berputik dari situ. Jadi saya kejar impian tu. Sebelum ni saya tak fikir untuk ambil serius, tapi impian tu tak hilang. Jadi saya tetap nak jadi seorang pelakon dan saya kejar impian tu. Kenapa saya banyak kepada industri Melayu daripada industri Cina? Sebab saya tak boleh baca bahasa Cina. Jadi saya tak boleh nak baca skrip dalam bahasa Cina. Jadi saya kebanyakannya berlakon, bukan kebanyakan, hampir semua memang saya berlakon dalam industri Melayu, drama Melayu, telemovie dan juga filem. Kalau iklan, mungkin saya boleh ambil kalau ada bahasa Cina sikit-sikit, saya boleh ambil. Tapi bukan senang untuk saya bawa sebab tak fasih. Jadi dia tak selancar kalau saya berlakon dalam bahasa Melayu. Kalau saya berlakon, saya bertutur dalam bahasa Melayu, saya tak payah fikir sangat. Ayat dia tukar sikit, saya boleh go. Tapi kalau dia bahasa Cina, saya jam. Jadi dari macam mana saya mula jadi seorang pelakon, saya bermula dari teater tahun 2018. Lepas tu tahun 2019 saya sambung dia punya sequel. Dan tahun depan sebab PKP punya pasal, patutnya 2020 sambung dia 3 series. Okay, jadi yang ketiga tu patutnya 2020 tapi disebabkan PKP saya akan sambung tahun depan. Saya mula dari teater, lepas tu saya masuk industri seni tempatan melalui jadi seorang extra dulu. Background extra, daripada situ kenal orang, pergi casting, rajin pergi casting, belajar, lepas tu dapat watak yang lagi besar macam tu. Bila saya pergi ke set, kalau pihak produksi tak kenal saya lagi, maksudnya saya tak pernah kerja dengan diorang, soalan first tetap akan menjadi, awak ni Cina ke Melayu? Itu soalan pertama. Lepas tu sebab saya kuat borak dengan orang, jadi bila saya berkawan dengan diorang, kenal-kenal dengan diorang pun, diorang akan lebih memahami saya, lebih berkawan, lagi senang untuk berborak. Dan macam mana diorang terima saya, memang kalau on set saya rasa macam semua orang family. Sebabnya bukan ramai pelakon yang bukan berbangsa Melayu dalam industri drama Melayu tempatan. Jadi kalau ada, memang benda tu lagi memeriahkan suasana dan juga merapatkan lagi silaturahim antara kaum lah. Jadi diorang pun akan, macam mana nak cakap, sebab biasanya kalau tak ada orang Cina ataupun orang India on set, dia semua Melayu je. So bila ada kaum-kaum lain, dia akan jadi lagi banyak topik untuk borak. Ada macam-macam lah, diorang pun terima saya. Kita makan pun sama-sama, semua jadi sangat-sangat selesa. Saya pernah ditegur orang sebab makan masa bulan puasa. Itu saya terkejut. Saya tak tahu nak bagi respon macam mana. Saya Cina. Saya jawab macam tu. Sebab saya dia dari pihak berkuasa sebenarnya. Tapi saya lupa dia pihak berkuasa apa. Tapi dia datang dekat saya, dia tanya saya kenapa tak puasa. Sebab masa tu saya cakap dengan mak saya bahasa Melayu. Jadi dia terdengar lah kot itu yang dia datang dekat meja saya, dia tanya tu. Jadi itu peristiwa yang saya takkan lupa. Selain daripada tu,
Saya rasa tak sangat, cuma identity crisis tu selalulah orang selalu. Kawan-kawan saya sendiri pun kadang-kadang bila kita orang keluar sama-sama, diorang pergi solat, diorang lupa saya seorang je yang Chinese. Jadi saya jalanlah seorang-seorang sambil tunggu diorang habis solat, macam itulah. Impian saya ada dua. Satu untuk industri drama tempatan, iaitu saya harap lebih ramai orang yang bukan berbangsa Melayu boleh fasih bahasa Melayu dan juga mewarnai lagi industri seni tempatan. Itu satu. Dan untuk diri saya harap saya dapat pergi sejauh yang mungkin. Saya tak tahu rezeki saya dekat mana, tapi saya mengharapkan yang terbaik. Minuman, saya selalu minum Milo je. Favourite saya warna merah jambu. Saya jarang bercuti sebenarnya. Jadi semenjak saya berlakon ni, sebab kadang set dekat luar negeri. Jadi saya sangat seronok sebab saya dapat travel, saya dapat pergi negeri-negeri lain. Orang kata duduk dekat Malaysia ni tapi tak pernah nak pergi, nak jejak kaki kat negara sendiri. Ni nak pergi luar lain pula kan. Jadi kalau kat Malaysia, saya nak pergi Pulau Perhentian. Saya lebih kepada personally, saya seorang yang sangat simple. Jadi kalau saya tak ada event, tak kerja, kalau saya keluar pergi jalan-jalan beli belah dekat pusat beli belah ke apa, saya memang akan pakai t-shirt, jeans, slipper sahaja. Silap-silap sudah tidur. Kalau style saya yang untuk macam ada apa-apa event ke, saya keluar dengan kawan ke apa yang fancy sikit, saya akan lebih kepada style comel macam tu. Pernah mengharapkan, pernah mengimpikan tapi tak pernah sangka akan dapat peluang untuk menghiasi cover majalah mana-mana. Dulu suka beli majalah remaja, beli majalah kuntung walaupun dia tak ada ni, tapi saya rajin baca majalah. Jadi saya nak je. Walaupun gambar sekeping dalam majalah tu pun saya teringin nak masuk. Ni kan pula cover, memang tak sangka. Rasa macam dapat mencapai salah satu impian dalam hidup lah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak editorial majalah Dewan Bahasa, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka kerana telah merealisasikan impian saya untuk menghiasi muka depan majalah Dewan Bahasa. Terima kasih Daun Keladi. Kalau ada rezeki, jumpa di Kaca TV.